Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Muhammad Suat Agun Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap berlangsung di Qasar Al-Mizan. Tuan Yang Terutama menyembahkan surat tawaliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 15 Februari 2017. Meskipun wujudnya teknologi canggih dan pintar seperti kecerdasan buatan AI yang boleh membuat keputusan tertentu dan meringkaskan proses kerja, namun keupayaan manusia untuk memimpin hala tuju sesebuah organisasi atau negara masih tetap relevan, penting dan diperlukan. Justru Menteri di Jabatan Perdana Menteri menegaskan sifat amanah, adil, empati dan tabligh antara nilai utama yang disarankan dalam Islam dan wajib ada dalam diri seorang pemimpin. Nilai-nilai murni itu perlu dihayati dan datang dari hati yang bersih dan tidak akan diperoleh dari mana-mana program kepimpinan konvensional yang dihadiri. Berucap pada majlis penyampaian sijil bagi program pembangunan eksekutif pegawai-pegawai kanan kerajaan EDP SGO ke-28 dan program pembangunan eksekutif pegawai-pegawai pengurusan pertengahan EDP MMO ke-29 dan ke-30, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud menjelaskan kompetensi-kompetensi yang diperoleh melalui program-program kepimpinan tidak akan lengkap tanpa diasaskan dengan pegangan nilai-nilai murni. Yang Berhormat menekankan kesepaduan antara nilai murni dengan kompetensi kepimpinan yang lainnya wajib diambil berat kerana menyerahkan kuasa kepada yang tidak layak dan tidak memenuhi kesepaduan tersebut sama seperti mengkhianati arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan membelakangi warisan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah caranya untuk memastikan bahawa kita sendiri selaku ketua mempunyai sifat-sifat luhur yang disebutkan tadi? Di sinilah perlunya kita menguasai peringkat kepimpinan yang paling asas, iaitu memimpin diri sendiri untuk menjadi qudwah hasanah atau teladan baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Walaupun pada masa ini para lepasan program sudah berada di peringkat kepimpinan yang lebih tinggi, iaitu memimpin pasukan dan memimpin organisasi, ini langsung tidak mengurangkan peri pentingnya keupayaan untuk memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Laungan atau ajakan untuk berbuat kebaikan tidak akan memadai tanpa diri sendiri mengamalkannya. Oleh itu, kita perlu memimpin diri sendiri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar dan sebaliknya sentiasa menunaikan kewajipan dengan amanah, adil, berempati dan tabligh untuk mengukuhkan kedudukan diri sebagai qudwah hasanah yang boleh menjadi ikutan ramai. Kegagalan untuk mengamalkan sendiri tuntutan-tuntutan kebaikan yang dilaung-laungkan akan hanya mengundang kebencian Allah Subhanahu Wa Taala. 24 peserta EDP SGO ke-28, 25 peserta EDP MMO ke-29 dan 25 peserta EDP MMO ke-30 menerima sijil. Program antara lain memuatkan mengenai pengajian isu dan dasar semasa serta amalan terbaik dalam pengurusan dan pentadbiran perkhidmatan awam yang dipraktikkan secara global. Para peserta mengikuti penempatan kerja, projek kemasyarakatan, lawatan sambil belajar serta sesi dialog bersama tokoh-tokoh pemimpin di negara ini. Majlis berlangsung di Dewan Bankuet Jabatan Perdana Menteri. Dengan mengambil kira penularan wabak COVID-19 yang belum reda, pemulihan secara menyeluruh akan memerlukan kerjasama yang berterusan dalam agenda integrasi Komuniti Ekonomi ASEAN AEC, terutama dalam meneliti usaha-usaha ke atas matlamat jangka pendek hingga jangka panjang ke arah pemulihan ekonomi ASEAN.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Lu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua mengongsikan perkara tersebut semasa perasmian mesyuarat retreat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM kali ke-27 melalui persidangan video. Mesyuarat retreat yang diadakan selama 2 hari akan mengesahkan 10 hasil keutamaan ekonomi yang dicadangkan oleh negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 selaras dengan tema We Care, We Prepare, We Prosper. Mesyuarat tersebut membincangkan mengenai 3 teras strategik iaitu hasil keutamaan ekonomi berkenaan antara lain akan memberi tumpuan kepada pemulihan rantau ASEAN, digitalisasi bagi ASEAN dan usaha-usaha kedayatahanan ke arah memajukan pertumbuhan ekonomi. Juga dibincangkan panduan mengenai usaha pemulihan pasca COVID-19 di rantau ini. Mesyuarat ini merupakan mesyuarat kali pertama diadakan bagi Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN pada tahun 2021 di bawah pengerusi ASEAN Negara Brunei Darussalam 2021. Juga hadir Menteri-Menteri Ekonomi dari 10 negara anggota ASEAN dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi. 114 ketua keluarga yang terlibat dalam bencana banjir di daerah Tutong menerima bantuan keuangan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM. Majlis penyerahan bantuan berlangsung di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kejadian banjir yang berlaku pada bulan Disember lalu dan Januari tahun ini menjejaskan sebilangan buah rumah di Mukim Pekan Tutong, Mukim Kiudang, Mukim Tanjung Maya, Mukim Lamunin, Mukim Okong dan Mukim Rambai. Pemberian bantuan tersebut dihasrat dapat meringankan kesusahan yang dialami oleh para mangsa banjir bagi meneruskan kehidupan seharian mereka. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Ajmin bin Haji Meludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 3 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbarnya, Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan setakat kemarin. Sementara itu, jumlah kes jangkitan di negara ini kekal 187, manakala kes sembuh 181. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 46 kes. ...589 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 13,952 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 712 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020, 103,455 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Menjelang pelancaran filem animasi terbaru Disney, Raya and the Last Dragon, Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini dan Mahakarya Institute of the Arts Asia menghoskan sesi bercerita eksklusif. Antara yang hadir Tuan Jeff Barris, Pegawai Hal Ehwal Awam Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini dan Dr. Alex Fisher, Dekan Institut berkenaan. Sesi secara maya itu diketuai oleh Ching Wen dan Adele Lim, penulis-penulis skrip serta Fon Virasunton, ketua cerita bagi Raya and the Last Dragon. Pelajar-pelajar filem di institut berkenaan serta para pembuat filem dan animasi tempatan berpeluang menyaksikan di sebalik tabir pembuatan filem animasi
di samping menumpukan pada bagaimana para penulis skrip dan artis terbabit bekerjasama menghasilkan filem serta bagaimana pembuatan filem tersebut berinspirasikan hubungan mereka kepada Asia Tenggara. Raya and the Last Dragon dijangka dilancarkan di pawagam di seluruh dunia Khamis ini 4 Mac 2021. Thank you so much for joining us via Zoom today to learn a little bit about our film. This movie has been released. Kembali selepas ini, teruskan bersama Berita Pagi. Musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat separuh akhir kebangsaan mula diadakan di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Jalan Raja Isteri, Pengiran Anak Saleha. Musabakah kali ini dibahagikan kepada 5 kategori dengan menampilkan 60 orang peserta. 12 peserta bertanding kemarin bagi kategori E, iaitu bagi semua peringkat umur. Musabakah akan disambung lagi hari ini sehingga hari Khamis 4 Mac 2021. Acara merupakan salah satu projek tahunan Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS bagi menyemarakkan hari-hari kebesaran Islam. Dengan hasrat untuk menggerakkan para belia agar bergiat aktif dalam membantu merealisasikan wawasan Brunei 2035, penyertaan bagi Konvensyen Pemimpin Muda Brunei 2021 kini dilanjutkan sehingga 10 Mac 2021. Para belia yang mempunyai idea dan projek yang mampu membantu dan menyokong wawasan Brunei 2035 adalah sangat digalakkan untuk menyertai konvensyen tersebut dan beasiswa bagi menyertai konvensyen secara percuma ditawarkan. Pendaftaran dan permohonan beasiswa boleh dibuat melalui maklumat tertera. Pelbagai agensi yang berkepentingan sama ada dari pihak kerajaan, swasta, masyarakat dan para belia akan turut sama menjayakan konvensyen tersebut melalui forum, interaksi dan sesi perkongsian.